Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua murid yang cikgu kasih sekalian. Alhamdulillah, saya Cikgu Irsyad pada hari ini bersama dengan murid-murid dari seluruh Malaysia. Ada yang dari Kelantan, ada yang dari Terengganu, ada yang dari Perlis, ada yang dari Pahang, ada yang dari Perak, Kedah, Pulau Pinang pun ada. Pulau Pinang pun ada hari ini. Ada orang dari Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Melaka, Johor, Negeri Sembilan, seluruh Malaysia. Kecuali Sabah dan Sarawak. Saya tidak ada lagi murid-murid dari Sabah dan Sarawak ya. Johor semua dah ada. Jadi Alhamdulillah seluruh semenanjung Malaysia ada wakil murid telah menyertai kelas ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah SWT kerana kita dapat berkumpul dalam satu medium yang dipanggil sebagai Zoom Dan pada hari ini tumpuan kita uh, ter, tertumpu kepada karangan berita. Kita nak belajar karangan berita pada hari ini Dan kemudian ada murid yang berkongsi hasil kerja sekolah mereka dengan cikgu. Yang pertama, tak silap cikgu, catatan berkaitan dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Itu yang pertama, catatan sambutan Raya Aidilfitri. Nanti cikgu akan semak dan cikgu akan kongsikan pembetulan itu dengan semua murid dalam grup WhatsApp. Yang kedua, ada karangan berkaitan dengan kepentingan bahasa Melayu. Tajuk dia kepentingan bahasa Melayu. Mungkin karangan bentuk fakta. Cikgu sekolah dia ada bagi tugasan itu secara umum. Bagus tajuk tu. Setakat ni dua tajuk yang diberikan tu bagus. Kepentingan bahasa Melayu dan satu lagi ialah catatan berkaitan dengan sambutan Hari Raya. Catatan berkaitan dengan sambutan Hari Raya. Baik murid-murid, cikgu nak tengok dulu ada atau tidak. Okey. Ada atau tidak murid-murid yang belum masuk lagi dalam grup WhatsApp? Okey. Alright. Terima kasih. Jadi sekarang kita akan memulakan pembelajaran kita. Cikgu akan share skrin sekarang. Cikgu berharap agar semua murid sudah bersedia. Selamat tengah hari ya. Selamat tengah hari. Jaswin cikgu ucapkan. Okey, cikgu akan memulakan pembelajaran. Hari ini fokus kita tertumpu kepada karangan bentuk berita. Baik. Kamu tengok betul-betul? Okey. Cikgu tak tahulah, cikgu minat betul lah kalau background pemandangan ni. Tak tahulah kenapa, minat sungguh dengan background pemandangan ni. Baik, kelas Bahasa Melayu dalam talian UPSR 2020 bersama Cikgu Irsyad hari ini kita akan bermula pada pukul 12.30 tengah hari hingga 2.15 petang. Maksudnya tadi cikgu dah buka Zoom ni kira 12.30 12.30 cikgu buka tadi. Menanti kamu selama 15 hingga 25 minit untuk semua orang masuk supaya tidak ada seorang pun ketinggalan. Okey, pastikan semua murid nampak skrin yang cikgu share ni. Nampak pastikan murid nampak skrin yang cikgu share dan kemudian pastikan kamu jelas dapat mendengar suara cikgu dengan jelas dan pastikan kamu dapat lihat bahawa cikgu sedang merakam. Cikgu sedang merakam video pembelajaran kita pada hari ini Baik, kita tengok dulu jelas cikgu nampak dan jelas. Okey, terima kasih atas respon yang telah diberikan. Okey, terima kasih atas respon yang diberikan. Okey, clear drawings dan kita akan memulakan kelas sekarang. Baik, karangan berita. Karangan berita ni lazim yang keluar dalam peperiksaan ialah fokus program sekolah saja. Fokus program sekolah saja. Kamu tidak perlu menjadi wartawan di luar sekolah kerana tidak bertepatan dengan prinsip karangan yang diajukan di peringkat sekolah rendah. Sekolah menengah pun lazimnya berita yang diajukan, soalan berita yang diajukan pun tertumpu kepada program sekolah. Takkanlah kamu nak buat liputan. Kamu sebagai wartawan, sekolah diminta buat liputan tentang sukan C. Tak kena tu. Buat liputan berita tentang sukan C, sukan Commonwealth, sukan Olimpik. Semua tu tak kena. Takkan ada soalan macam itu. Andaikan kamu ialah wartawan CNN ataupun BBC, kamu diminta untuk membuat liputan berita berkaitan dengan kejohanan All England yang diwakili oleh wakil badminton negara iaitu Irsyad Khair bin Jamaluddin yang berstatus pemain nombor 100 dunia. Takkan keluar berita-berita seperti itu. Takkan keluar soalan-soalan seperti itu ya murid-murid ya. Jadi biasanya karangan yang keluar tertumpu dan fokus kepada program sekolah. Okey. Alright, seterusnya. Konsep karangan berita. Berita ni, kamu akan tulis kalau benda tu dah berlaku. Kalau benda tu tak berlaku, macam mana kamu nak tulis berita? Ya tak?
biasanya dia akan tulis berdasarkan peristiwa yang sudah berlaku. Yang kedua, tertumpu kepada program anjuran sekolah. Okey, sudah berlaku program anjuran sekolah, kamu boleh masukkan sedutan pendapat orang tertentu. Sedutan pendapat ni ialah mungkin kamu boleh masukkan komen guru besar ke. Kalau program sekolah ni biasanya kita masukkan komen guru besar. Apa komen guru besar berkaitan dengan program tersebut. Inilah sedutan pendapat orang tertentu tu. Yang keempat, ayat yang dibina tak perlu panjang pun. Ringkas dan padat. Konsep berita, ringkas dan padat. Yang penting ialah dia mesti mengikut aturan masa yang sesuai. Tak boleh masa tu lompat-lompat. Sekejap hari ni, sekejap esok. Lepas tu sekejap hari ni balik. Tak kena. Dia mesti ada flow. Masa tu mesti tersusun. Kalau masa tu tak tersusun, maka karangan berita tu jadi karangan berita yang level swing ball. Tahu swing ball? Mangkuk ayun. Okey? Seterusnya, jelas saya berkaitan dengan konsep karangan berita. Yang pertama, dia dah berlaku. Kedua, tertumpu kepada program anjuran sekolah. Yang ketiga ialah ada sedutan pendapat orang tertentu. Maksudnya ialah ada guru besar yang memberikan komen berkaitan dengan program tu. Lazimnya kalau program sekolah yang memberikan komen guru besar lah. Ataupun guru penyelaras. Ataupun guru yang handle program tersebut. Dan yang seterusnya ayat dibina ringkas dan padat. Ini konsep dia. Dia tak boleh guna akan-akan. Berita tak boleh guna perkataan akan-akan. No. Sebab benda tu dah berlaku. Kalau perkataan akan ni, penggunaan perkataan akan ni lazimnya benda tu belum berlaku lagi. Okey, jelas berkaitan dengan konsep berita. Jangan sesekali kamu menulis berita yang belum berlaku lagi. Jangan tulis berita yang belum berlaku lagi. Itu sesat namanya. Ini bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran tu bermaksud benda tu dah tertulis dulu baru berlaku. Berkaitan dengan hari kiamat. Contohnya dalam kitab-kitab kan. Dalam kitab-kitab Hindu pun ada pasal hari kiamat. Kitab Kristian pun ada hari kiamat. Kitab orang Islam pun ada hari kiamat. Maksudnya ialah benda tu dah ditulis dulu. Berlaku kemudian. Itu agama lain. Itu kepercayaan. Ini konsep berita ni manusia tulis. Manusia nak tulis berita mestilah benda tu sudah berlaku. Kau jangan buat benda tu belum berlaku lagi. Salah. Okey, selesai. Jelas berkaitan dengan konsep karangan berita? Bila orang tanya apa maksud kiamat? Kiamat ni ialah hari kemusnahan dunia. Hari kemusnahan dunia. Okey? Bila orang tanya apa konsep berita? Benda tu dah berlaku. Ringkas dan padat. Dan lazimnya soalan yang keluar anjuran sekolah. Simple. Settle. Okey? Jelas. Baik. Terima kasih atas respons yang telah diberikan. Seterusnya, kita akan belajar teknik penulisan berita. Okey. Teknik penulisan berita ni, kamu tak perlu salin pun. Tak perlu salin pun murid-murid. Tak perlu salin. Kita guna teknik apa? Kena faham. Apa? Kena tanya soal. Kena soal diri kamu. Nak tulis berita apa? Apa tu merujuk peristiwa yang berlaku dan menjadi tumpuan berita. Apa benda kamu nak tulis? Yang pertama, kena tanya apa? Apa berita nak tulis? Sambutan hari guru ke? Sambutan hari kanak-kanak ke? Sambutan hari kemerdekaan sekolah ke? Pertandingan bercerita di peringkat sekolah ke? Pertandingan pidato di peringkat sekolah ke? Pertandingan mewarna ke? Itu apa? Beritanya apa? Tentang apa berita tu? Yang kedua, siapa? Bila tulis berita mesti ada orang yang terlibat. Tak akan ada syaitan yang terlibat. Contoh, Kuala Lumpur, 12 Ogos. Seekor syaitan telah ditangkap. Tak ada kena-mena. Tak ada kaitan. Syaitan tak boleh masuk dalam penulisan berita. Okay, dia biasanya ada orang. Okey, ada orang. Dan yang ketiga, mesti ada bila. Yang pertama, kamu tanya apa? Apa berita nak tulis? Yang kedua, siapa yang terlibat dalam berita tu? Dan yang ketiga, bila. Maksudnya, masa dan tarikh peristiwa suatu berita tu berlaku. Masa dan tarikh suatu peristiwa tu berlaku. Merujuk bila. Yang keempat, bagaimana. Bagaimana ni merujuk susunan peristiwa tu. Bagaimana sambutan hari guru tu diadakan di sekolah. Bagaimana sambutan hari kanak-kanak tu contohnya diadakan di sekolah. Dia mesti ikut perkembangan. Dia mesti ada urutan peristiwa.
Janganlah kamu start berita terus cerita tentang persembahan kanak-kanak. Lepas tu cerita makan, lepas tu cerita balik. Apa benda berita macam tu? Berita mesti ada urutan peristiwa. Tak boleh lompat-lompat. Tak boleh lompat-lompat. Mengapa? Merujuk tujuan atau sebab peristiwa itu berlaku. Apa, siapa, bila, bagaimana, mengapa, kena tanya. Kalau berita ni biasanya kita nak kembangkan idea, kita menggunakan teknik penyoalan. Apa, siapa, bila, bagaimana, mengapa. Okey, ulang balik. Apa, siapa, bila, bagaimana, mengapa. Ini teknik penulisan berita. Kena soal, kena soal. Apa berita aku nak tulis? Siapa yang terlibat? Bila berlaku? Bagaimana berlaku? Mengapa dia berlaku? Dia kena ada teknik penyoalan begitu, barulah kamu dapat mengembangkan idea. Dan harus diingat, untuk kamu menulis karangan berita, karangan tersebut perlu ditulis dalam 6 perenggan. Faham? Karangan tersebut perlu ditulis dalam 6 perenggan. Okey? Alright. Okey, jelas. Kena guna teknik penyoalan. Kena hafal lah. Apa, siapa, bila, bagaimana, mengapa. Apa tu merujuk berita apa. Bagaimana tu macam mana benda tu berlaku. Peristiwa, urutan peristiwa dia macam mana. Siapa tu merujuk orang terlibat. Bila tu tarikh dan masa dia. Mengapa tu sebab apa berita tu berlaku. Okey. Ada apa-apa soalan setakat ini? Ada apa-apa soalan setakat ini? Sekiranya tidak ada soalan, cikgu akan teruskan. Ada apa-apa soalan setakat ini? Kita nak pastikan pembelajaran tu berlaku 2 hala. Kalau ada, cikgu akan jawab. Anda tanya, cikgu jawab. Cikgu memang suka menjawab persoalan-persoalan daripada murid. Melalui persoalan murid, cikgu lagi 1 subscriber, cikgu dapat 100 subscriber. Okey, murid-murid, tolong subscribe cikgu punya channel YouTube. Tolong subscribe. Cikgu punya channel YouTube. Kalau kamu betul menyayangi Cikgu Irsyad, tolong subscribe cikgu punya channel YouTube. Daniel. Arif Daniel, apa nama channel YouTube cikgu? Apa nama channel YouTube cikgu? Oh, ada 1 lagi subscriber nak cukup 100. Nama channel YouTube cikgu ialah, saya ada 190 subscriber, saya subscribe kat cikgu. Okey, terima kasih Nik Fatin. Okey, murid-murid, sesiapa yang ada channel YouTube, kita pusing sikit. Siapa yang ada channel YouTube, tolong promote channel YouTube cikgu. Tolong promote channel YouTube cikgu. Kalau cikgu jadi YouTubers yang popular dalam tu ada nama-nama kamu lah. Ada nama-nama kamu. Okey, dah 102 subscribers. Okey, terima kasih murid-murid. Akhirnya cikgu mencapai 100 subscribers yang pertama. Terima kasih cikgu ucapkan. Terbaiklah murid-murid. I love you guys. I love you. Okey. Alright. Seterusnya, dah cukup pusing ke YouTube pula. Aku nak cerita berita. Ada budak ni pergi cakap pasal YouTube. Dah cikgu sembang pasal YouTube. Mangkuk betul lah. Okey. Seterusnya. Tadi tu ialah teknik. Inilah strategi. Strategi penulisan berita. Yang pertama, kena kenal pasti kehendak soalan. Kena kenal pasti kehendak soalang. Guana nak kenal pasti kehendak soalang, kena baca belaka. Kena baca belaka satu soalan tu. Soalan tu kena baca secara keseluruhan. Soalan tu kena baca keseluruhan. Jangan baca separuh-separuh. Guna pensil, guna pembaris garis supaya kamu dapat kenal pasti kehendak soalan. Kenapa kehendak soalan ni penting murid-murid? Ini cikgu nak mencerita sikit pengalaman cikgu. Cikgu nak cerita sikit pengalaman cikgu. Tahun 2018, cikgu ada murid subuh. Maksudnya ialah cikgu mengajar murid tu bermula pukul 4.50 pagi. Kamu bayangkan cikgu pergi rumah dia. Dari rumah cikgu nak pergi rumah dia 15 minit.
Bermaksud cikgu bertolak dari rumah cikgu pukul 4.30 sampai rumah dia lebih kurang dalam 4.45, 4.50. Kemudian cikgu mengajar dia. Tapi budak ni, cikgu ajar daripada D tau. Dia dapat D, kemudian dia jadi A. Ujian Mac dia dapat A, ujian pertengahan tahun dia dapat A, ujian trial dia dapat A. Tetapi masa UPSR cikgu sedih kerana penulisan tiba-tiba dia dapat B. Kenapa? Kerana dia terlalu yakin. Dia tak garis kehendak soalan. Dia tak garis kehendak soalan. Itu yang menyedihkan cikgu. Dia tak baca betul-betul kehendak soalan. Soalan pada tahun itu, pada tahun 2018, soalan yang keluar ialah tulis dialog tentang faedah membaca. Kamu tahu dia pergi buat apa? Soalan dia berbunyi macam ni. Soalan dia berbunyi macam ni yang menyebabkan dia keliru. Sekolah kamu telah mengadakan program nilam. Okey, dengar betul-betul Sekolah kamu telah mengadakan program nilam. Kamu dan rakan kamu berbual-bual tentang faedah membaca. Tulis dialog itu selengkapnya. Dia ganggu dengan sekolah kamu telah mengadakan program nilam. Kemudian kehendak dia ialah kamu dan rakan kamu berbual tentang faedah membaca. Sepatutnya dialog tu kena tulis tentang nilam ke kena tulis tentang faedah membaca, murid-murid? Tolong jawab. Soalan dia macam ni. Sekolah kamu telah mengadakan program nilam. Kamu dan rakan kamu berbual tentang faedah membaca. Tulis dialog itu selengkapnya. Okey. Kan betul cikgu kata ada yang salah jawab. Ada yang jawab program nilam. Sebab tu cikgu kata Mangku Ayun. Tidak kenal pasti kehendak soalan. Soalan tu kata tulis dialog itu selengkapnya. Cuba tengok arahan sebelum tu. Kamu dan rakan-rakan kamu berbual tentang faedah membaca. Dialog tu perbualan. Berbual tentang apa? Faedah membaca. Tetapi tengok, ada murid-murid yang memberikan jawapan apa? Tulis program nilam. Itulah yang terjadi kepada murid subuh cikgu. Yang selama ni dia A. Tak pernah dapat B tahu karangan. Penulisan tak pernah dapat B. Tapi disebabkan dia salah mengenal pasti kehendak soalan, maka dia pergi tulis dialog tentang program nilam. Habis tarik dapat B. Habis tarik dapat B. Maksudnya ialah bina ayat dia dapat full mark mungkin, ulasan dia dapat full mark, tetapi karangan dia terpesong. Karangan terpesong maksimum dapat 18. Tak tolak lagi dengan kesalahan ejaan dan sebagainya. So dia dapat belas-belas sahaja, terpesong. Dia kalau salah format, dia kena tolak sikit je. Tapi ini salah jalan cerita. Orang minta faedah membaca, dia pergi buat dialog tentang program nilam. Habis. So apa yang terjadi? Dia dapat B. Menangis dia berhari-hari. Sebab dia tak boleh nak terima. Rupa-rupanya dia bagi tahu cikgu, dia buat dialog tentang program nilam. Bukan faedah membaca. Jadi sebab itulah murid-murid, cikgu bagi tahu kamu, kena kenal pasti kehendak soalan. Kena kenal pasti kehendak soalan. Macam tadi ni cikgu tengok. Ada murid yang bagi jawapan apa? Tulis dialog tentang faedah nilam. Samalah ni. Jadi siapa yang jawab tentang faedah nilam, tentang program nilam ni, kalau kamu ambil UPSR tahun tu, kamu pun tak dapat A. Kamu pun tak dapat A. Okey. Yang kedua, kenal pasti format berita. Ini tahun lepas yang berlaku kesalahan format. Soalan tu minta karangan keperihalan, karangan cerita. Ada budak pergi buat karangan catatan. Mengarut sama sekali. Dia senang je murid-murid. Kalau soalan tu soalan berformat, dia ada nyatakan format dalam soalan tu. Contoh, tulis karangan tentang catatan Hari Raya Aidilfitri. Dia akan bagi tahu terus format apa. Tulis karangan tentang berita sambutan Hari Kemerdekaan di sekolah kamu. Ada nyatakan terus format. Tulis karangan tentang syarahan. Tulis teks syarahan tentang cara-cara berjimat cermat. Dia terus nyatakan format dia. Tetapi yang berlaku pada tahun lepas ialah banyak murid salah format. Orang minta karangan keperihalan. Soalan yang keluar ialah tulis karangan tentang sambutan Hari Guru di sekolah kamu. Tetapi apa yang murid buat? Catatan Hari Guru. Salah. Habis. Nampak macam simple dua perkara ni.
Kenal pasti kehendak soalan. Kenal pasti kehendak soalan dan kenal pasti format berita. Nanti cikgu akan ajar kamu macam mana format berita. Ada 4 saja. So kamu relax je. Kamu dengar dan kamu salin saja nanti. Yang cikgu tak suruh salin, kamu jangan salin. Faham Yang ketiga, merangka 6 isi karangan. 6 isi karangan kena rangka. 6 isi karangan kena rangka. Kena ada jalan cerita dia. Okey, cukup. Soalan berformat UPSR. Cikgu ada bagi 2 soalan kat situ, betul? Betul ataupun tidak? Cikgu ada bagi 2 soalan dalam kamu punya ni. Dalam kamu punya sisipan kertas kerja tu. Soalan 1 tentang program kitar semula. Soalan yang kedua berkaitan dengan program gotong royong. Betul ataupun tidak? Okey. Program kitar semula cikgu tak nak buat. Kerana kita boleh menggunakan idea yang sama untuk program gotong royong. Program kitar semula tu kita boleh guna idea yang sama untuk program gotong royong. Cuma kita kena tukar sikit-sikit je idea dia. Sebenarnya olahan soalan 1 dengan soalan 2 lebih kurang. Kitar semula, mestilah kena gotong royong program kitar semula. Betul tak? Kutip sampah, masukkan sampah ikut kategori. Bersihkan kawasan sekolah. Sama juga dengan gotong royong. Cuma kita kena ubah sikit-sikit saja. Sebab itulah cikgu masukkan soalan 1 program kitar semula. Soalan 2 program gotong royong. Idea dia lebih kurang. Seperti yang telah cikgu jelaskan kepada kamu sebelum ini. Apabila cikgu Irsyad mengajarkan karangan, cikgu Irsyad akan ajar 1 karangan tetapi boleh tembak 2 hingga 3 tajuk. Cikgu Irsyad akan ajar 1 karangan boleh tembak 2 hingga 3 tajuk menggunakan idea yang sama. Itulah teknik. Itulah cara cikgu Irsyad. Cikgu Irsyad tak nak murid nampak, karangan ni lain, karangan ni lain. No. Program gotong royong melibatkan kebersihan alam sekitar. Program kitar semula melibatkan alam sekitar. Kena bersihkan, kena masukkan sampah ke dalam tong sampah. Sama. Cuma bahagian aktiviti tu kena tukar sikit lah. Kena tukar sikit. Baik. Jadi kita akan pilih soalan yang kedua. Arashi belum lagi. Kau jangan sibuk nak salin. Soalan ni dah ada dalam soalan yang kedua, Arashi. Tak payah salin. Jangan penat-penat salin, Arashi. Kesian kamu nanti. Soalan yang ini, yang ada dalam skrin ni, sudah ada dalam soalan kedua. Okey, sekarang cikgu nak kamu buat macam ni. Sekejap Okey. Kamu buka yang ni. Nampak kita akan jawab soalan ni, murid-murid. Kita akan jawab soalan ni. Soalan kedua ni. Kamu bulatkan soalan 2 tu. Semua ni kamu bulatkan. Bermaksud kita nak jawab soalan 2 lah tu. Jangan tersesat. Jangan tersesat. Kita tak akan jawab soalan 1. Okey, dah selesai bulatkan soalan? Dah selesai bulatkan soalan? Cikgu, kalau karangan tu semua betul tapi perkataan dia lebih kurang 50 kurang markah ke? Kalau kamu tulis 50 patah perkataan, karangan kamu terlalu pendek, Emily, dan bermaksud kamu tak ada idea. Jadi karangan itu tak berkembang. Karangan yang tak berkembang, dia jatuh bawah tahap sederhana lemah. Sederhana lemah. Sama ada sederhana ataupun lemah. Tengok olahan dia. Okey. Kamu boleh fikir logik lah. Kamu bina ayat pun, okey, katakan kamu bina ayat Emily. Maksud saya dia lebih daripada 120. Lebih 120 okey, tak ada masalah. Lebih 120 okey, tak ada masalah. Sebenarnya karangan karangan panjang ni, karangan umum ni, karangan bahagian C ni, lebih 120 patah perkataan tu sebenarnya bagus. Menunjukkan murid tu mempunyai idea yang banyak, yang bagus, tetapi hati-hati dengan susunan idea dan ayat kamu. Itu sahaja. Alright. Okey. Bagus pertanyaan Emily ni. Okey, sekarang cuba kamu tengok dalam ni. Dia ada format berita kan?
Ada format 1, ada format 2, ada format 3, ada format 4. Kamu sabar dulu. Cikgu akan kongsikan sekarang. Okey. Tulis berita tentang program gotong royong yang diadakan di sekolah kamu. Tolong garis perkataan berita. Tolong garis tentang program gotong royong. Tolong garis berita, tolong garis program gotong royong. Dalam soalan 2 tu. Tolong garis perkataan berita, tolong garis perkataan gotong royong. Maksudnya soalan ni nak apa? 1, kamu kena tulis program gotong royong. Tetapi format dia berita. Kamu kena tulis cerita tentang gotong royong. Tetapi format dia berita. Dengar tu dengan jelas. Jangan sampai salah. Adik Badrul tu mana adik Badrul tu? Adik Badrul anak KMI tu ada ke tak? Adik Badrul tu. Kau jangan main-main belajar kau jangan hilang fokus Adik Badrul tu tolong respon sikit. Adik Badrul anak KMI tu. Tolong respon dekat bahagian Zoom chat. Ada ke tak ada? Nama kamu siapa? Tolong respon sikit. Okey. Alright. Ada. Kenapa guna nama mak ni? Amy Azianti ni. Kau tukarlah nama kau sendiri. Okey. Baik. Jadi tulis berita tentang program gotong royong. Maksudnya ialah soalan dia cerita tentang gotong royong tapi format berita. Okey. Format penulisan berita. Cuba tengok. Okey, kamu tulis dalam kotak ni. Sekejap cikgu edit jap. Cikgu edit jap. Ni. Cikgu edit kejap Cikgu nak edit dari segi animation dia. Animation dia. Animation dia. Okey jap. Animation dia. Sekejap Nak kena tukar animation dia ni. Nak kena tukar jap. Sabar budak-budak. Kau sabar je budak-budak. Jap. Okey. Cikgu nak turunkan. Animation dia lari lah. Turunkan sikit. Turunkan sikit. Tambah. Cikgu nak buat macam ni. Tanda koma. Tanda koma. Okey. Jadi ini. Okey. Jadi kamu masukkan dalam kotak tu. Cuba tengok kotak tu ada berapa kotak tu? Ada 4 kotak. Ada 4 kotak. Ada 4 kotak. Yang pertama tempat kena tulis semua huruf besar. Yang kedua tanda koma. Yang ketiga tarikh tidak perlu menyatakan tahun. Yang keempat tanda sempang. Tolong masukkan ini format 1, ini format 2, ini format 3, ini format 4. Tempat ni format pertama. Tolong isi dalam kotak. Ni, tolong isi dalam kotak ni budak-budak. Kamu isi dalam kotak ni. Format 1 yang ini. Tempat. Format 2, tanda koma. Format ketiga, tarikh. Format keempat, tanda sempang. Okey? Tolong tulis. Tolong tulis. Okey, masukkan dalam kotak. Salin benda ni dalam kotak yang disediakan. Tempat format pertama, kena tulis ni semua huruf besar. Format kedua, tanda koma. Format ketiga, tarikh. Tidak perlu menyatakan tahun. Format keempat, tanda sempang. Kena buat simbol tanda sempang. Okey, dah siap? Ada yang belum?
tolong siapkan cepat. Yang belum tu tolong siapkan cepat. Okey. Dah. Okey, ada siapa lagi yang tak siap? Tolong nyatakan tak siap. Okey, cantik. Okey, cantik. Okey, sekarang cikgu nak kamu tengok. Cikgu nak kamu tengok contoh. Contoh format. Dengar sini murid-murid. Format berita ni hanya pada permulaan perkataan saja. Format berita ni hanya pada permulaan perkataan saja. Okey? Baik. Alright. Dia bukan pada permulaan perkataan, pada permulaan perenggan pertama. Format, sorry, perkataan pula dah. Format berita ini hanya pada permulaan perenggan pertama saja. Perenggan kedua tak ada format, perenggan ketiga tak ada format, perenggan keempat tak ada format, perenggan kelima tak ada format, perenggan keenam tak ada format. Dia hanya ditulis pada permulaan perenggan pertama saja. Cuba kamu tengok contoh. Cara nak tulis format dia. Kuala Lumpur, semua huruf besar. Tempat tu. Format pertama kena tulis huruf besar. Format kedua kena ada tanda koma. Tanda koma salah. Format ketiga kena ada tarikh. Tidak perlu menyatakan tahun. 15 Ogos. Ogos tu O saja huruf besar. Dan format yang keempat ada tanda sempang. Bermaksud sebelum kamu memulakan penulisan berita, kamu kena tulis benda lah ni dulu. Tempat, koma, tarikh, sempang. Tempat, koma, tarikh, sempang. TKTS. TKTS tu apa? T tarikh, K koma, T tarikh, T tempat, K koma, T tarikh, S sempang. TKTS. Cikgu ulang balik. TKTS tu apa? T tempat, K koma, T tarikh, S sempang. Itu sahaja format penulisan berita. Penulisan berita dari segi formatnya hanya ditulis pada permulaan perenggan pertama. Okey? Alright. Sekarang cikgu nak kamu tengok macam mana kita nak jawab soalan tentang berita gotong royong ni. Kita kena rangka dulu karangan tu. Kita kena rangka dulu. Baik murid-murid, tolong tulis rangka ni dulu. Tolong tulis rangka karangan ni dulu. Tak payahlah. Sorry. Tak payahlah. Cikgu takut kamu tak sempat. Melainkan kamu tulis cepat-cepat. Nak tulis rangka karangan berita. Cikgu bagi tahu kamu je lah. Macam mana kita nak merangka karangan berita gotong royong. Okey? Nak tulis ke? Tak nak? Cikgu rasa tak perlulah kot nak tulis. Tak sempat. Kamu nak screenshot je, tak payahlah. Sebab cikgu akan bagi bahan ni kepada kamu juga. So tak perlu.
Okey, sekarang ni cikgu nak ajar kamu macam mana kamu nak merangka karangan berita perenggan demi perenggan. Macam mana nak merangka karangan berita perenggan demi perenggan. Adakah semua masih fokus? Adakah semua masih fokus? Ada apa-apa yang tak faham ataupun ada apa-apa yang berlegar dalam kepala kamu? Adakah semua masih fokus? Ya, bagus. Okey, perenggan pertama, kamu kena tahu peristiwa apa, tujuannya apa, siapa terlibat. Peristiwa apa, tujuannya apa, siapa terlibat. Itu perenggan pertama. Perenggan kedua, ini gotong royong. Sekarang ni kita jawab soalan kedua. Okey murid-murid, sekarang stay fokus. Karangan berita yang kita nak tulis ialah karangan berita tentang program gotong royong. Jadi perenggan pertama kita kena tanya peristiwa apa, tujuannya apa, siapa terlibat. Bermaksud ayat pertama nyatakan peristiwa apa, ayat kedua nyatakan tujuannya apa, ayat ketiga siapa terlibat. Ingat, setiap perenggan mesti ditulis dalam 3 ayat. Cikgu ulang, setiap perenggan mesti ditulis dalam 3 ayat. Okey? Perenggan pertama, kamu kena nyatakan apa peristiwanya, apa tujuannya dan siapa terlibat. Perenggan kedua, mulakan program gotong royong tu dengan taklimat ringkas. Selepas taklimat ringkas, ada pembahagian kumpulan. Dan setiap kumpulan tu diketuai oleh seorang guru. Nampak cerita dia? Nampak cerita dia? Perenggan satu ni jangan cerita apa-apa aktiviti, kita cerita perkenalan semata-mata. Kita cerita pengenalan semata-mata. Alright. Perenggan ketiga. Ingat perenggan pertama tu pengenalan, jangan cerita aktiviti. Perenggan kedua baru cerita aktiviti. Aktiviti gotong royong biasa dimulakan dengan taklimat ringkas. Lepas taklimat ada pembahagian kumpulan dan setiap kumpulan diketuai seorang guru. Perenggan ketiga baru fokus kepada aktiviti gotong royong tu. Apa aktiviti yang terlibat? Kutip sampah, cuci longkang, mengecat, tanam pokok. Ingat kutip sampah dan cuci longkang 1 ayat, mengecat 1 ayat, tanam pokok 1 ayat. Setiap perenggan ada 3 ayat. Faham ataupun tidak? Yang cikgu dash ni bermaksud ini 1 ayat, contoh perenggan kedua ni. Taklimat ringkas 1 ayat, tulis tentang pembahagian kumpulan 1 ayat, diketuai guru 1 ayat. Perenggan ketiga ni, kutip sampah dan cuci longkang 1 ayat, mengecat kita bina 1 ayat, tanam pokok kita cerita 1 ayat. Perenggan keempat kita cerita suasana gotong royong tu macam mana dijalankan. Bekerjasama. Ayat kedua, cerita guru besar turut serta. Ayat ketiga, cerita gotong royong tamat. Gotong royong tamat lah. Perenggan kelima, ayat pertama, cerita jamuan ringan. Ayat kedua, bagi tahu jamuan tu hidangan dia menyelerakan atau tidak. Ayat ketiga, kamu cerita sambil dia makan dia berbual-bual ataupun tidak. Bermaksud aktivitinya tertumpu kepada perenggan kedua, perenggan ketiga, perenggan keempat, perenggan kelima. Perenggan kedua cerita taklimat dan pembahagian kumpulan. Perenggan ketiga cerita gotong royong apa yang dilakukan. Perenggan keempat macam mana gotong royong tu dibuat. Perenggan lima makan. Perenggan keenam pulang perasaan harapan. Kamu faham tak rangka karangan ni? Perenggan pertama kita cerita pengenalan dia. Perenggan kedua taklimat dan pembahagian kumpulan. Perenggan ketiga fokus kepada aktivitinya apa. Perenggan keempat cerita macam mana aktiviti itu dilakukan. Perenggan kelima cerita jamuan. Perenggan keenam cerita balik dan juga perasaan. Faham ataupun tidak jalan cerita dia? Jalan cerita dia faham? Bagus. Nabiha kata, faham sangat cikgu? Bagus. Terima kasih kepada murid-murid yang memberikan pandangan, memberikan respons. Cikgu berharap agar murid-murid yang memberikan respon, yang tahun 6 kamu akan dapat masuk ke sekolah yang bagus-bagus. Okey, yang malas tu cikgu pun malas nak doakan dia. Kalau kamu malas respon, cikgu pun malas nak doakan kamu. Kalau kita nak orang rajin doakan kita, kita kena rajin respon dan doakan orang lain juga. Baik, terima kasih cikgu ucapkan. Okey. Seterusnya, marilah kita fokus kepada menulis perenggan penuh. Kita nak tulis perenggan penuh. Rangka dah habis. Kita akan fokus kepada
perenggan pertama. Okey, kamu tengok kat sini. Kamu tengok kat sini. Perenggan pendahuluan ni kan? Perenggan pendahuluan ni, dengar cikgu cakap. Perenggan pendahuluan dia mesti rapat ke tepi. Dia mesti rapat ke tepi, tak ada jarak-jarak tak ada jarak-jarak. Okey, sekarang cikgu akan menulis dan membentangkan kepada kamu ayat penuh ataupun pendahuluan yang lengkap. Cikgu akan guna rangka, peristiwa apa, tujuan apa, siapa terlibat. Okey. Ni kamu tulis ni. Ini je lah format dia. Cuba kamu tengok P1. Yang ni tak payah salin lah. Ni tak payah salin lah. Ini ialah rangka. Peristiwa apa, tujuannya apa, siapa terlibat. Berdasarkan rangka ni, cikgu bina ayat. Ayat pertama, cikgu cerita peristiwa apa. Ingat, perenggan pertama mesti dimulai format. Semua huruf besar. Jangan sampai ada yang tak tulis semua huruf besar. Kalau cikgu tulis huruf besar, kamu tulis huruf besar. Cikgu tulis huruf kecil, kamu tulis huruf kecil. Cikgu noktah, kamu noktah. Cikgu sempang, kamu sempang. Cikgu koma, kamu koma. Ikut sebiji-sebiji. Faham? Tempat semua huruf besar, koma. Kemudian tarikh 25 Ogos, sempang. Program gotong royong telah diadakan di Sekolah Kebangsaan Cyberjaya. Ini peristiwanya, ini beritanya. Tujuannya apa? Tujuan program ini diadakan adalah untuk membersihkan dan menceriakan kawasan sekolah. Selesai tujuannya. Siapa terlibat? Program ini disertai oleh guru-guru, ibu bapa dan murid-murid. Salin perenggan pertama. Pada ruangan yang disediakan ni. Pada ruangan yang disediakan ni. Ni. Dalam kertas yang cikgu bagi ni, ada perenggan pendahuluan, tolong salin. Ingat, format dia hanyalah yang ni je. Tarikh, tempat, tarikh, sempang. Tempat, tarikh, sempang. Itu saja format dia. Kemudian dah tak ada lagi dah format yang lain tentang berita ni. Itu saja, ringkas, pendek. Okey, dah siap perenggan pertama? Ada lagi yang belum siap perenggan pertama? Okey, faham atau tidak macam mana nak tulis pengenalan? Pengenalan program gotong royong ni. Dimulai dengan format, baru tulis ayat pertama apa, ayat kedua apa, ayat ketiga apa. Okey.
Okey. Dah? Ada yang belum siap? Ada yang belum siap? Cikgu, ini pendahuluan ke isi satu? Pendahuluan, Dek. Pendahuluan. Perenggan pertama pendahuluan. Pendahuluan ini ialah maklumat tentang berita tu. Isi tu baru start program. Okey, ada lagi yang belum siap. Yang belum siap tu tulis sampai mana? Adelina sampai mana? Adelina dah sampai mana, Adelina? Boleh laju sikit tak? Untuk sebab cikgu suruh salin je sebab berapa baris je ayat tu. Sepatutnya ialah sekejap ajalah. Sekejap ajalah. Okey, dah. Adelina dah siap? Ya, program gotong royong tu besar sebab nama program. Tapi selepas sempang tu kena huruf kecil. Nama program. Okey? Alright. Tu nama program. Kalau nama program kena tulis. Okey, get ready. Untuk orang yang tulis lambat, get ready. Sekarang perenggan pertama. Ingat, perenggan pertama karangan berita jangan masukkan aktiviti. Sekadar pengenalan. Apa pengenalan yang perlu tulis? Peristiwa apa? Apakah tujuannya? Siapa terlibat? Peristiwa ni ialah program. Program apa? Program gotong royong telah diadakan di Sekolah Kebangsaan Cyberjaya. Noktah. Apa tujuannya? Tujuan dia untuk membersihkan dan menceriakan kawasan sekolah. Siapa terlibat? Program ini disertai oleh guru-guru, ibu bapa dan murid-murid. Simple, jelas. Sekarang, perenggan kedua, baru start tulis aktiviti. Okey, perenggan kedua. Tengok, cikgu akan menggunakan rangka yang telah dibina. Apakah rangka dia? Biasanya program gotong royong mesti dimulai dengan taklimat. Lepas taklimat, pembahagian kumpulan. Kemudian kamu cerita setiap kumpulan itu diketuai guru. Ingat, perenggan pertama dia rapat ke tepi. Perenggan kedua kena jarak. Perenggan kedua kena jarak. Perenggan kedua kena jarak. Sebelum aktiviti bermula, guru besar telah menyampaikan taklimat ringkas kepada para peserta gotong royong. Selesai taklimat, mereka telah dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Ni pembahagian kumpulan. Diketuai guru, macam mana nak buat ayat dia? Setiap kumpulan diketuai oleh seorang guru. Salin perenggan kedua. Ingat, perenggan kedua, jarak. Jarak. Salin dalam kertas yang cikgu berikan. Kalau kamu tak print, maka kamu tulis dalam buku. Perenggan pertama buat sendiri ke? Kalisha Sofia, kamu salin tak tadi? Kamu salin tak tadi? Kalisha Sofia, kamu salin tak yang ni? Yang inilah perenggan pertama, Kalisha Sofia. Inilah perenggan pertama. Cuba kamu tengok cikgu tulis dekat atas ni. Tengok semua. Jangan tengok perenggan ni je. Tengok yang ke atas ni. Ini cikgu tulis apa ni, Kalisha Sofia? Cikgu tulis perenggan pertama. Maksud dalam perenggan pertama ini, kita menceritakan peristiwa apa, tujuannya apa, siapa terlibat. Perenggan pertama itu dikenali sebagai perenggan pendahuluan. Jelas ataupun tidak? Mana ada kamu kena tulis sendiri? Mana ada kamu kena tulis sendiri? Yang kamu salin tadi tu apa? Jadi kena tengok betul-betul. Tengok keseluruhan skrin yang telah cikgu tulis. Perenggan pertama tu pendahuluan. Ini sekarang perenggan kedua. Salin. Dia punya perenggan, cerita.
Perenggan kedua ni, ceritalah taklimat. Ayat pertama cerita tentang taklimat guru besar. Ayat kedua cerita tentang pembahagian kumpulan. Ayat ketiga ceritalah kumpulan tu diketuai oleh seorang guru. Jelas ataupun tidak? Ada tak lagi yang keliru? Ada tak lagi yang murid keliru? Ada murid keliru ya? Cikgu, apa beza perenggan pertama dengan pendahuluan? Pendahuluan tu perenggan pertama lah, Dik. Perenggan pertama tu perenggan pendahuluan lah, Dik. Janganlah kamu kata, cikgu, pendahuluan lain kan? Perenggan pertama lain kan? Habis tu perenggan pendahuluan yang kau tulis tu kau nak panggil perenggan ke berapa? Perenggan kosong. Kau nak sebut perenggan apa? Perenggan kosong. Okey. Kita tulis perenggan yang kita mula-mula tulis tu itulah nama perenggan pertama. Perenggan pendahuluan tu perenggan pertama. Jangan kelirulah. Kan kamu dah belajar karangan di sekolah. Pendahuluan tu pertamalah. Okey. Siap perenggan kedua? Siap perenggan kedua? Belum. Okey, belum. Kita tengok perenggan kedua. Okey. Harap murid dapat menulis dengan lebih pantas ya. Harap murid-murid dapat menulis dengan lebih pantas. Jika tidak, cikgu tak akan benarkan lagi murid-murid yang tulis lambat disertai orang kata apa? Sertai kelas penulisan lah. Mungkin dia boleh join tata bahasa saja. Biasanya yang tulis lambat ni murid-murid tahun 4 lah. Murid-murid tahun 4. Dan murid-murid yang ada masalah pembelajaran. Okey? Dah siap? Salah eja kepada. Okey? Salah eja kepada. Baik. Cikgu akan betulkan kepada. Alright. Terima kasih kerana membetulkan. Terima kasih. Adelina dah sampai mana, Adelina? Okey. Alright, ada kuis tak hari ni? Tak ada kuis sebab tak sempat.
Okey, sekarang kita tengok perenggan ketiga. Jadi jelas perenggan pertama tadi pengenalan. Perenggan kedua ni kita mulakan aktiviti tu dengan taklimat dan juga pembahagian kumpulan. Setakat ini jelas atau tidak jalan cerita berita ni? Jelas ataupun tidak jalan cerita berita ni? Perenggan pertama ni pendahuluan. Perenggan kedua ni cerita taklimat dan pembahagian kumpulan. Jangan cerita gotong royong mula lagi. Ini perenggan kedua dah sibuk cerita gotong royong. Bersihkan kelas lah, bersihkan jamban, bersihkan buntut cikgu lah. Macam-macam. Bersihkan buntut kucing kat luar kelas lah. Jangan cerita tu lagi. Jangan cerita tu lagi. Bersihkan seluar jaga lah. Seluar jaga, saya melihat seluar jaga terkena tahi kucing. Saya tanggalkan seluar jaga, maka saya basuh guna mesin pencuci. Kau tak payahlah cerita tu lagi. Perenggan kedua, cerita taklimat dan juga pembahagian kumpulan dulu. Perenggan ketiga, alamak, ni dah pahal. Perenggan ketiga, barulah kita cerita gotong royong bermula. Kumpulan satu diberi tugas untuk mengutip sampah dan mencuci longkang. Macam tu. Kumpulan dua pula bertugas mengecat pintu pagar sekolah. Kumpulan ketiga diberi tanggungjawab untuk menanam pokok di sekitar kawasan sekolah. Nampak tak? Ni baru kita cerita gotong royong bermula. Perenggan ketiga baru kita cerita. Tapi kadang-kadang cikgu saya suruh buat 4 ke atas ayat satu perenggan. Okey. Dengar sini. Kamu buat je lah 3 ayat. Untuk perenggan berita, kamu buat je lah 3 ayat. Tak payahlah buat 4 ayat. Melainkan karangan tu karangan cerita. Kalau kamu tak mampu buat 4 ayat, buat je 3 ayat. Kita buat karangan ni ikut kemampuan. Ikut kemampuan. Ikut kemampuan idea kita. Tak mampu 4 ayat, kita buat 3 ayat. Pemarkahan ini bukan bergantung pada bilangan ayat. Itu yang silap je. Bukan bergantung pada bilangan ayat. Yang penting jalan cerita kamu bagus. Kalau jalan cerita kamu entah apa-apa, kamu buat 5 ayat sekalipun setiap perenggan, dapat ke markah bagus? Takkan dapat. Nampak tak cikgu ajar kamu? Perenggan pertama pengenalan. Cerita peristiwanya apa? Gotong royong. Tujuannya apa? Siapa yang terlibat? Perenggan kedua, taklimat. Lepas ayat taklimat, ceritalah pembahagian tugas. Lepas cerita ayat pembahagian tugas, ceritalah setiap kumpulan itu diketuai oleh siapa. Perenggan ketiga, gotong royong bermula. Ceritalah kumpulan satu diberi tugas apa. Mengutip sampah dan mencuci longkang. Kumpulan dua cerita apa? Bertugas mengecat pintu pagar sekolah. Kumpulan ketiga cerita apa? Menanam pokok di sekitar kawasan sekolah. Nampak tak flow dia? Ada jalan cerita yang jelas. Bukannya mula-mula gotong royong, lepas tu taklimat. Dah melompat-lompat cerita tu. No, kita tak nak buat macam tu. Biar kamu nampak gambaran dia. Biar kamu nampak gambaran dia. Cikgu, saya belum habis perenggan 2. Saya terlupa nak salin. Sorry, kalau cikgu dah habis perenggan ketiga, cikgu tak akan patah balik perenggan kedua. Jeshvin 19. Siapa suruh lupa nak salin? Aku dah bagi masa salin tadi. Kau lupa pula. Hari ni lupa tak pakai spender? Pakai spender tak hari ni? Hari ni Jeshvin, kau pakai spender tak? Okay. Takutlah terlupa pakai spender. Okay. Alright. Dah siap Okey. Dah siap? Okey, bukan kamu Karunagaran. Jeshvin 19. Jeshvin sana, Batu Kif. Kamu Jeshvin Karunagaran. Okey. Lepas orang habis gotong royong, biasa orang buat apa murid-murid? Ini jangan cerita lagi. Kamu jangan cerita gotong royong habis lagi. Kamu cerita suasana gotong royong tu macam mana? Kamu cerita suasana gotong royong tu macam mana? Perenggan keempat cerita suasana gotong royong. Cara gotong royong tu dilakukan. Barulah nampak, wah cantiknya karangan murid ni buat.
Ada pengenalan. Gotong royong bermula dengan taklimat ringkas. Kemudian perenggan berikutnya cerita gotong royong bermula. Kemudian cerita suasana gotong royong. Kemudian perenggan kelima cerita jamuan. Perenggan keenam cerita balik. Flow dia cantik aja, tersusun aja. Macam tu lah. Okey. Dah siap? Okey, ada yang kata memenatkan. Ya. Menulis karangan ini memang agak memenatkan ya. Menulis karangan ini agak memenatkan. Sebab itulah markah dia pun agak memanjangkan. Agak panjang markah dia. Okey, perenggan yang keempat. Kita cerita apa? Suasana gotong royong tu macam mana? Kita cerita suasana gotong royong tu macam mana? Kerjasama guru besar turut serta gotong royong taman. Okey? Macam mana nak buat ayat pertama bekerjasama? Para peserta bekerjasama melakukan kerja gotong royong ibarat ahur dengan tebing. Ada peribahasa. Guru besar turut serta dalam guru besar juga turut serta dalam aktiviti menanam pokok bunga. Lepas tu cerita gotong royong tamat. Setelah 2 jam gotong royong, kerja-kerja membersihkan dan menceriakan kawasan sekolah berakhir ataupun tamat. Okey, nampak tak cerita dia? Inilah yang cikgu nak didik kamu. Maksudnya dia ada flow yang cantik. Dia ada flow yang cantik. Bukannya cerita tu melompat-lompat. Okey? Dah? Kenapa bila buat latihan relax je? Tapi bila nak exam tiba-tiba rasa nervous? Oh. Dia memang macam tu sebab kita tak bersedia dari segi mental. Kadang-kadang dari segi persiapan ilmu kita dah ada. Cuma kita tak melakukan latihan yang kerap. Tu yang kita jadi masalah tu. Okey. Dah? Okey, kita tengok. Ain belum. Okey, kita tunggu. Kita tunggu. 2.15 jangkaan cikgu karangan kita tamat lah. Memang cikgu susun cara jawab tu tamat. Boleh? Ayah cikgu pergi tengok orang dekat masjid tadi nak solat Jumaat. Dia katanya pagar tutup. Pagar tutup, tak boleh nak solat Jumaat. Tak boleh nak solat Jumaat. Okay. Alright. Okay, dah siap? Okay, kita ulang balik jalan ceritanya. Perenggan pertama kita cerita pengenalan. Apa dia pengenalan dia? Ayat pertama peristiwa apa? Ayat kedua tujuannya apa? Ayat ketiga siapa terlibat? Perenggan kedua kita cerita apa? Taklimat guru besar. Yang kedua, kita cerita tentang pembahagian kumpulan. Ayat ketiga, kita nyatakan
Setiap kumpulan itu diketuai oleh seorang guru. Perenggan ketiga, kita nyatakan bahagi-bahagi tugas tu. Kumpulan 1 buat apa? Mengutip sampah dan mencuci longkang. Kumpulan 2 buat apa? Mengecat pintu pagar sekolah. Perenggan kumpulan ketiga buat apa? Menanam pokok bunga. Menanam pokok bunga di sekitar kawasan sekolah. Perenggan keempat, kita cerita suasana dia. Macam mana gotong royong tidak dilakukan? Oh, kita dapat lihat bahawa para peserta bekerjasama melakukan kerja gotong royong ibarat aur dengan tebing. Guru besar join tak? Join. Guru besar juga turut serta dalam aktiviti apa? Tanam pokok. Takkan guru besar nak cuci longkang, busuklah dia. Yang ketiga ialah kita cerita gotong royong tu tamat. Setelah 2 jam bergotong royong, kerja-kerja membersihkan dan menceriakan kawasan sekolah berakhir. Perenggan kelima apa? Dah penat gotong royong, takkan tak nak makan? Takkan tak nak makan. Betul tak? Okey? Jadi jelas tak jalan cerita dia dari perenggan 1 sampai perenggan keempat? Jelas tak perenggan 1 sampai perenggan keempat? Okey, Arashi tak siap lagi. Arashi tak siap lagi. Okey. Arashi dah sampai mana ni Arashi? Arashi ni dah sampai mana? Sampai ayat ke berapa? Okey. Okey. Alright, saya jelas, faham dan teliti cikgu. Bagus. Itulah satu baris lagi. Baik. Satu baris lagi lah menceriakan kawasan sekolah berakhir. Okey, cikgu ada mistake. Yang mana mistake Okey. Kalau Ethan boleh bagi tahu kat mana ada nampak mistake? Yang mana ada mistake Ethan? Sama-sama Atif. Bagai aur dengan tebing. Betul lah cikgu je. Bagai aur dengan tebing. T-E-B-I-N-G. Betul lah cikgu je. T-E-B-I-N-G. Mana ada cikgu ajar eja tebang? Tebing. T-E-B-I-N-G. Tebing. Betul dah cikgu eja tu. No. Ibarat boleh juga. Ibarat ke bagai ke boleh. Ibarat dengan bagai tu sama je. Alright, seterusnya. Perenggan yang kelima. Okey, perenggan kelima kita cerita apa? Gotong royong dah tamat. Buat apa? Jangan balik dulu. Makan dulu. Kita cerita jamuan ringan. Hidangan tu menyelerakan tak? Menyelerakan. Lepas tu berbual-bual. Berbual-bual apa? Tentang pengalaman semasa bergotong royong. Okey, selepas itu para peserta gotong royong menikmati jamuan ringan yang disediakan di kantin sekolah. Hidangan nasi lemak dan teh ais yang disediakan sungguh menyelerakan. Bagi tahu makan apa. Nasi lemak biasanya tak payah lebih-lebih. Hidangan chicken chop. Teh ais tak payah letak teh ais ikat tepi. Letak aiskrim. Teh ais ikat tepi berserta aiskrim. Tak payah. Kau buat je makanan simple-simple. Gotong royong je kot. Gotong royong je kot. Okey. Alright. Seterusnya. Mari kita tengok hidangan nasi lemak tu sungguh menyelerakan. Mereka juga turut berbual-bual tentang pengalaman semasa bergotong royong. Okey, juga dengan turut ni, buanglah satu. Mereka turut berbual-bual tentang pengalaman semasa bergotong royong. Habis perenggan yang kelima. Apabila habis perenggan yang kelima, bermaksud cerita gotong royong ni dah habis lah. Dan perenggan keenam kamu cerita balik. Apa perasaan kamu, apa harapan kamu. That's all. It's very simple. That's all. It's very simple.
Alright. Dah siap? Alright. Dah siap eh? Ada yang belum siap tak apa, kita tunggu lagi. Okey, kita tunggu lagi. Saya belum, tak apa, cikgu tunggu lagi. Kita ada lebih kurang dalam 2 minit lagi untuk cikgu tunggu. 2 minit lagi untuk cikgu tunggu ya. Alright. 2 minit lagi kita tunggu. Okey, ada yang baru mendaftarkan kelas untuk minggu depan eh. Minggu depan kita buat kelas, kita nak nyanyi-nyanyi lah. Cikgu nak buat kelas nyanyi-nyanyi. Teknik tu memerlukan nyanyian. Okey? Izzaharin, sudah. Okey. Alright. Ada lagi yang belum siap, murid-murid sekalian? Ada lagi yang belum siap perenggan kelima? Kita menantikan murid-murid menyiapkan perenggan kelima dan kita dapati bahawa sebahagian besar murid-murid sudah menyiapkan perenggan kelima dan ada seorang dua orang lagi murid yang masih kial nak tulis. Kial. Mana tak kial ni? Sambil kau menulis, kau pergi isap rokok buat apa? Sambil kamu menulis, kamu pergi minum air, korek hidung, garu bontot, macam-macam garu lah kau ni. Okey, macam-macam budak ni eh. Kadang-kadang nak menulis, tengah menulis pergi bergaduh dengan mak. Macam-macam perangai eh. Okey. Baik. Okey, perenggan ke-6 ialah penutupan. Perenggan ke-6 ialah penutupan. Perenggan ke-6 ialah penutupan. Baik murid-murid, sekarang kita akan teruskan perenggan yang ke-6. Cikgu nak tengok berapa ramai lagi yang tidak menyiapkan perenggan kelima. Berapa ramai lagi yang tidak menyiapkan perenggan kelima? Okey, cikgu tengok dah siap. Okey, tidak ada yang tak siap perenggan kelima. Sekarang kita tengok perenggan ke-6. Perenggan ke-6 nak tulis apa? Perenggan 6 kita tulis pulang, perasaan dan juga harapan. Cerita pada pukul 1.30 tengah hari, ibu bapa, guru-guru dan murid-murid beransur pulang. Ibu bapa, guru-guru dan murid-murid beransur pulang. Lepas tu kamu sebut harapan guru besar tu. Tetapi inilah dinamakan sedutan pendapat. Dalam berita dia ada sedutan pendapat. Saya berasa amat gembira kerana kawasan sekolah kini berubah menjadi bersih dan ceria setelah gotong royong diadakan. Kata guru besar sewaktu ditemu ramah. Bukan ditemu ramai ditemu ramah. Dia ada sedutan kata-kata. Dia ada sedutan kata-kata. Pada pukul 1.30 tengah hari, ibu bapa, guru-guru dan murid-murid beransur pulang. Kemudian kamu mulakan dengan pembuka kata. Saya berasa amat gembira kerana kawasan sekolah kini berubah menjadi bersih dan ceria setelah gotong royong diadakan. Kata guru besar sewaktu ditemu ramah. Kemudian perenggan ke-6 ayat terakhir, kamu bagi tahu harapan. Seluruh warga sekolah berharap agar program ini akan diadakan lagi dari semasa ke semasa. Habis karangan berita. Habis karangan berita. Inilah perenggan ke-6. Apa pula tadi perenggan ke-6? Ni cikgu eja tu. KIKENA ke-6. Itu. Perenggan ke-6. Tak nampak? Mu tak nampak ke apa? Warna pula mana dapat ni. Aku Okey. Kita ada lagi 3 minit untuk kita menanti murid-murid siap. Cikgu berharap agar kamu dapat menulis dengan lebih cepat. Cikgu berharap agar kamu dapat menulis dengan lebih cepat.
Hari ni ada murid-murid yang tak dapat join. Dia dah bayar dan tak dapat join. Tapi tak apa, nanti dia akan tengok rakaman. Dia akan tengok rakaman dalam YouTube. Dia akan tengok rakaman dalam YouTube. Selepas perenggan isi 4 terus ke penutupan. Memanglah. Dia macam ni. Kamu tak faham tengok kertas kerja tu kot. Perenggan pendahuluan ialah perenggan pertama. Perenggan isi pertama ialah perenggan kedua. Perenggan isi kedua ialah perenggan ketiga. Perenggan isi yang keempat ialah perenggan kelima. Perenggan penutupan ialah perenggan keenam. Bukan perenggan keempat tu. Perenggan isi keempat. Perenggan isi yang keempat ialah perenggan kelima. Kena pandai tengok tu. Cikgu, kenapa guru besar kena huruf besar? Sebab dia merujuk guru besar sekolah kamu. Kerana dia merujuk guru besar sekolah kamu. Kalau guru besar secara umum, baru huruf kecil. Contohnya ialah, semua guru besar perlu menjaga kebersihan sekolah. Contohlah. Bermaksud itu guru besar secara umum. Tapi kalau kita nak fokus guru besar sekolah kita, kena guna guru besar tu huruf besar. Guru besar kalau fokus kepada sekolah kita, khusus untuk sekolah kita, kena huruf besar. Kalau kamu nak nyatakan guru besar di seluruh Malaysia ni, guru besar secara umum, kena tulis huruf kecil. Itu beza dia. Baik. Adelina, memenatkan. Memang memenatkan ya. Tulis memang memenatkan ya, tapi mencari duit untuk membesarkan kamu jauh lebih memenatkan. Okey. Jeshvin 19, kamu dah faham dah cara menulis perenggan tu. Perenggan pendahuluan tu perenggan pertama. Perenggan isi 1 tu perenggan kedua. Perenggan isi 2 tu perenggan ketiga. Perenggan isi ketiga tu perenggan yang keempat. Perenggan isi yang keempat tu perenggan kelima. Perenggan penutupan tu perenggan keenam. Okey. Jadi, cuba kita ingat balik macam mana flow dia. Flow perenggan pertama ialah kita sebut tentang pengenalan. Perenggan pertama pengenalan. Kita cerita apa? Peristiwa apa, tujuannya apa, siapa terlibat. Perenggan kedua kita nak cerita apa murid-murid? Taklimat ringkas, pembahagian kumpulan diketuai oleh guru kumpulan tu. Perenggan ketiga kita cerita aktiviti. Kumpulan 1 buat apa? Mengutip sampah dan mencuci longkang. Kumpulan 2 buat apa? Mengecat pintu pagar sekolah. Kumpulan ketiga buat apa? Menanam pokok bunga. Kemudian perenggan yang keempat kita nak cerita apa? Macam mana aktiviti itu dilakukan? Semua peserta bekerjasama bagi aur dengan tebing. Guru besar turut serta. Dan kemudian program gotong royong tu berakhir. Perenggan kelima cerita apa? Jamuan ringan diadakan di kantin sekolah. Lepas tu kamu bagi tahu hidangan yang disediakan seperti nasi lemak dan teh ais menyelerakan. Lepas tu kamu cerita apa lagi pada perenggan kelima? Sambil makan mereka berbual-bual tentang pengalaman semasa bergotong royong. Perenggan keenam cerita apa? Pulang. Perasaan tu kamu buat sedutan pendapat guru besar. Guru besar kata apa? Saya berasa amat gembira kerana kawasan sekolah kini berubah menjadi bersih dan ceria setelah gotong royong diadakan. Dan ayat yang terakhir, kamu cerita tentang harapan. Seluruh warga sekolah berharap agar program ini akan diadakan lagi dari semasa ke semasa. Baik murid-murid, habis? Semua dah habis? Alright. Okey, dah habis. Baik. Terima kasih cikgu ucapkan kepada semua murid atas kesudian untuk bersama cikgu hari ini. Terima kasih sekali lagi cikgu ucapkan. InsyaAllah kita akan berjumpa pada hari Ahad. Tolong siapkan set soalan peperiksaan yang cikgu sediakan. Kita akan bertemu pada hari Ahad ini untuk semua yang telah membuat pembayaran penuh
untuk siri pada minggu ini. Sekian saja cikgu ucapkan. Kepada semua murid, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Bye-bye. Mangkuk. Bye bye. Okay, bye. Terima kasih.